Ini terus masuk ni kan? Terus masuk ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang amat dihormati Sahibul Samahah Datuk Setia Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid, mantan Mufti Selangor, dan yang dirahmati Allah seluruh para pendengar, para penonton yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, sebelum kita memulakan kelas kita, marilah bersama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, seperti mana telah kita war-warkan, insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam satu kelas pengajian, satu majlis ilmu bagi yang akan dipimpin oleh yang amat dihormati Sahibul Samahah Datuk Siti Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid, berkaitan dengan kitab Matla' Al-Badrain. Dan insya-Allah pengajian ini akan secara bersiri dan akan dilangsungkan pada hari-hari yang akan datang. Baik tanpa kita membuang masa dan ingin pihak majlis menjemput yang amat dihormati Sahibul Samahah Datuk Siti Haji Muhammad Tamyiz bin Abdul Wahid bagi memulakan kelas kita pada pagi ini. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin merakamkan juta terima kasih kepada bahagian fatwa Jabatan Mufti Negeri Selangor yang telah sudi mengundang saya untuk berkongsi ilmu dalam program yang telah diadakan ini, terutama kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman, Ketua Penolong Mufti, bersama dengan timnya Ustaz Ahmad Rodi, Ustaz Wahid, Abdul Wahid Ishaq, ya, dan Ustaz Khairul Amri, ya, dan semua warga di bahagian fatwa. Tidak lupa juga saya ingin merakamkan tahniah, ya, kepada Sahibul Samahah Datuk Dr. Haji Anha OP yang sekarang ni memangku jawatan Mufti Negeri Selangor, apapun dalam proses untuk disahkan pelantikan yang mana Beliau Muhammad Tuanku Sultan Selangor telah pun berkenan untuk melantik beliau sebagai Mufti Negeri Selangor. Seperti mana yang kita maklum bahawa kitab yang dipaparkan di hadapan saya ini ialah kitab Matla' Al-Badrain wa Majma'ul Bahrain yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani, yang mana untuk makluman kitab ini sebenarnya telah disunting dan diedit oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Mokhtar bin Syafi'i, iaitu salah seorang ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Selangor, dalam bentuk tulisan Jawi moden. Asalnya kitab ini adalah
ditulis dalam tulisan Jawi lama yang kemungkinan ramai di kalangan kita, khususnya anak-anak muda, sukar untuk membacanya. Maka dengan edisi ini kita dapat mengulang kaji dengan lebih mudah, ya. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, juga dengan izin daripada Jabatan Agama Wilayah Persekutuan, kitab ini telah pun diulang cetak, ya, dan diterbitkan, ya, asalnya dalam edisi Rumi. Maka sekarang Jabatan Mufti Selangor telah pun mendapat izin untuk mencetak dalam tulisan Jawi moden. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita tahu bahawa kitab ini dimulai dengan fasal fadilat ilmu, ya, iaitu kelebihan orang yang berilmu, ya, di mana orang yang berilmu ini boleh memberi syafaat kepada murid-muridnya walaupun bilangannya sama dengan bintang-bintang di langit. Itu sebenarnya, tuan-tuan, perlunya kita kepada ilmu pengetahuan, ya. Kerana apa? Sesiapa yang kasih, ya, kepada orang yang menuntut ilmu, sesungguhnya dia adalah orang yang mengasihi para nabi alaihissalatu wassalam, ya. Ya, sebab para nabi semuanya adalah di kalangan mereka yang berilmu. Allah turunkan para nabi, para rasul dalam keadaan berilmu dengan tujuan untuk membimbing kepada umatnya. Itu para rasul, ya. Jadi galakkan supaya kita mempelajari ilmu ni dan beramal, ya, dan seterusnya mengajar kepada orang lain. Saya teringat bagaimana seorang pengikut Imam Syafi'i yang bernama Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Husain bin Ruslan Al-Syafi'i telah menyatakan dalam kitabnya Matan Manzumah Sofatiz Zubad, menyatakan pentingnya ilmu ni, kerana kita kalau beramal mestilah ada ilmu. Katanya dalam bait syairnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yang bermaksud, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya itu akan ditolak, dengan arti kata tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya kita mestilah beramal dengan ilmu. Kita nak solat contohnya, mesti ada ilmu solat. Kita nak berpuasa, mesti ada ilmu berpuasa. Kita nak membaca Al-Quran, juga mesti ada ilmu, ya, untuk membaca Al-Quran supaya bacaan kita betul, bacaan kita ini menepati dengan ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam. Demikian pula kita digalakkan dalam fasal fadilah ilmu ini ialah kebaikan, ya, mengasihi ulama, ya. Maknanya kita ni apabila berilmu, apabila menuntut ilmu, mestilah kena berguru, ya. Maknanya jarang orang yang mendapat ilmu laduni. Dalam dunia ni jarang orang yang mendapat ilmu laduni. Ada seorang dua saja kot, termasuklah Nabi Musa alaihissalam, ya, termasuklah Nabi Khidir, ya. Tetapi bagi kita selaku umat Muhammad, hendaklah kita sentiasa berguru, ya. Berguru, biarlah guru yang betul-betul boleh memimpin kita kepada ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ya. Ya, kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kebaikan kita mengasihi ulama, ya, antaranya ialah kita akan boleh masuk ke dalam surga secara percuma, ya. Sebagaimana yang dijelaskan, menyatakan an inna minan nas yadkhulunal jannata majjanan faqalu wa man hum ya Rasulullah, qala man kana fi qalbihi min hubbil ulama misqala dzarrah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, ada sebahagian daripada manusia memasuki syurga secara percuma, ya.
Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Maka dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan, barang siapa yang terdapat di hatinya sayang, cinta kepada ulama, walaupun sayangnya itu hanya sebesar biji sawi, maka ia akan mendapat masuk surga secara percuma. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dengan ilmu yang bermanfaat, kita hendaklah sayanginya. Bukan setakat kita sayang pada ilmu yang kita perolehi, tetapi kita sayang juga pada ulama yang telah menyampaikan ilmu kepada kita. Itu sesuailah dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Yang bermaksud, hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada tiap-tiap puak antara mereka, supaya orang yang tinggal itu boleh mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama. Apa tujuannya? Supaya mereka dapat mengajar kaum yang telah keluar pergi berperang, berjuang, apabila mereka kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Jadi ayat ini sebenarnya dimulai dengan ayat galakkan untuk melakukan peperangan. Tetapi biarlah bukan keseluruhan untuk pergi berperang, tetapi biarlah ada sebahagiannya. Sebahagiannya saja yang pergi berperang dan sebahagiannya untuk menuntut ilmu dengan tujuan akan memberikan kesedaran kepada orang yang telah pergi berperang. Apabila balik nanti disampaikanlah maklumat-maklumat berkaitan dengan agama supaya mereka ini juga bukan semata-mata mahir dalam bidang peperangan, tetapi mereka juga mahir dalam bidang hukum ahkam yang berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kitab ini juga menjelaskan tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman yang saya kira ini dah jelas. Rukun Islam ada 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara, dan dalam rukun iman ini telah pun dibahaskan secara terperinci, iaitu berkaitan dengan akidah, aqaidul iman, termasuklah sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Allah dan Rasulnya. Jadi sifat yang wajib, sebagaimana yang kita tahu bagi Allah SWT terbahagi kepada 4. Pertama dikatakan sifat nafsiyah, yang keduanya sifat salbiyah, yang ketiganya sifat ma'ani, dan yang keempatnya sifat maknawiyah. Kenapa perlunya sifat-sifat ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana apa? Pertama yang dikatakan sifat salbiyah itu ialah untuk menentukan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, menentukan adanya Allah. Tidak mungkin ada tanpa adanya sifat tersebut. Oleh kerana itu sifat pertama yang wajib kepada Allah ialah dikatakan sifat wujud. Kewujudan Allah itu adalah dikatakan sebagai sifat nafsiyah. Diikuti pula dengan sifat yang kedua, sifat salbiyah. Apa dia sifat salbiyah? Ialah sifat-sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah bersifat dengan kidam. Apa yang tidak layak pada Allah, adam lah. Lawan kepada sifat-sifat yang wajib itu semua adalah dikatakan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita kena beriktikad Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib, yang salbiyahnya itu dah lawan kepada sifat yang yang dikatakan sifat-sifat lawan kepada kidam, lawan kepada baqa, mukhalafatu ta'lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Ini semua adalah dikatakan sifat-sifat salbiyahnya ialah sesuatu yang tidak layak ada bagi Allah SWT. Dan diikuti dengan yang ketiga dikatakan sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini adalah ada sifat yang diwajibkan bagi zat Allah, yang mesti ada pada zatnya. Allah bersifat dengan kudrat. Itu adalah wajib bagi Allah.
Ya. Allah bersifat dengan iradat, Allah bersifat dengan ilmu, hayat dan seterusnya. Itu dikatakan sifat ma'ani. Diikuti pula dengan sifat maknawiyah, iaitu sifat yang tidak boleh dipisahkan dengan sifat ma'ani. Kalau Allah tu kudrat, orang yang kudrat ni mesti ada tenaga. Ya, sebagai contoh kalau manusia, kalau hanya setakat kudrat tapi tak ada tenaga, ada iradat, tak ada kemahuan, itu bukanlah dikatakan sebagai orang yang bersifat dengan kudrat. Tetapi bagi Allah SWT yang maha berkuasa, maknanya sifat maknawiyah itu adalah sifat yang mengikuti daripada sifat-sifat ma'ani. Allah bersifat kuasa dengan sendiri kata, dengan arti kata lain, Allah juga keadaannya memang sifatnya itu maha berkuasa, boleh melaksanakan kewujudan dunia contohnya. Langit dan bumi ini adalah dengan kehendak Allah SWT. Wujudnya adalah dengan kekuasaan Allah SWT. Jadi sifat maknawiyah ini sebagai pembuktian kepada sifat-sifat ma'ani yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersifat kudrat, maka dibuktikan dengan maknawiyah yang telah pun wujud di muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, begitulah juga seterusnya tentang sifat-sifat wajib yang ada pada Rasul alaihissalatu wassalam. Sifat yang wajib pada Rasul, bagaimana yang kita tahu ialah sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah. Kemudian ada pula sifat-sifat lawannya. Jadi mana sebagai seorang nabi atau seorang rasul, tentulah dipilih oleh Allah SWT daripada kalangan orang yang benar, orang yang dipercayai, orang yang boleh menyampaikan tabligh, dan juga orang yang fatanah, cerdik. Jadi walaupun dalam keadaan apa jua pun, Allah telah pun memberikan kepada para anbiya, para rasul, sifat-sifat yang mesti ada pada para anbiya dan para rasul. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, seterusnya, ini cara ringkas saja dalam mukadimah ni. Jadi tentunya apabila kita sebut dalam hubungan kalimah syahadah, hubungan kalimah syahadah dengan makna aqaid, jadi segala makna yang terdapat dalam aqaid itu terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi makna ketuhanannya itu kaya Tuhan daripada tiap-tiap sesuatu yang lain daripadanya, dan tiap-tiap sesuatu yang lain itu berkehendak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kata la ilaha illallah itu ialah tidak ada yang kaya daripada tiap-tiap sesuatu yang lain daripadanya, dan tidak berkehendak oleh tiap-tiap sesuatu yang lain daripadanya, melainkan kesemuanya memerlukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan arti kata, kita di dunia ni, manusia di dunia ni, makhluk Allah yang bernama manusia, besar mana kuasa kita pun, tinggi mana darjat kita pun, kita tetap memerlukan kepada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh bertikad bahawasanya apa yang kita laksanakan selama ini adalah atas kemahiran, kepakaran, kewibawaan, kemampuan diri sendiri. Tak. Kita kena sandarkan apa yang berlaku ini ialah semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah akidah kita tidak goyah. Akidah kita tetap, kita meletakkan segala-galanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin sekalian, kita masuk terus kepada tentang sifat kepercayaan kepada Nabi, kitab dan malaikat rukun iman ni, di mana mengikut sejarahnya Nabi lebih daripada 124,000 orang, sedangkan Rasul mengikut bilangannya kira-kira
313 ataupun mungkin 314 orang. Tetapi yang wajib kita ketahui, Nabi ini adalah seramai kira-kira 25 orang. Ada juga pandangan mengatakan 29 orang. Tetapi adakah kita mesti kena hafal setiap nama-nama Nabi ni? Tidak. Kalau nak hafal semua, saya percaya lentang bukang nanti jadinya. Apapun kita bangga dengan anak-anak kita, dia tadikan boleh hafal nama-nama Nabi ni. Cucu-cucu kita boleh hafal, anak-anak kita boleh hafal. Tetapi bagi kita ni, bagi orang yang dah menjangkau usia 60-an, 70-an ni, adakah mesti kena hafal? Kalau tak hafal pun tak apa. Yang penting kalau disebut nama, katalah, ada tak nama Nabi bernama Nabi Harun? Ada. Tak apa. Tapi kalau disebut, adakah nama Nabi Nabi Kahar? Kalau ada kata ya tu bahayalah. Jadi maknanya kita kena tahu walaupun tak hafal nama Nabi, tapi kalau disebut oleh orang menyebut nama Nabi, oh ya betul. Ini adalah Nabi, katalah Nabi Yasa, ataupun Nabi Ayub, dia betul nama Nabi. Tapi kalau disebut selain daripada itu, selain pada 25 orang ataupun mungkin 29 orang, maka kita kena menafikan. Kerana apa? Wajib kita beriktikad, rukun rukun iman ni, percaya kepada para nabi, percaya kepada simpulan nama-nama simpulan ini adalah nama-nama nabi. Di samping itu juga nabi ada yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Apa dia Ulul Azmi ni? Ulul Azmi ni ialah rasul-rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa. Maknanya ujian mereka ini adalah amat luar biasa jika dibandingkan dengan para rasul yang lain. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad, salah seorang yang termasuk dalam golongan Ulul Azmi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya masya-Allah, ketika mana kecil lagi pun telah diuji. Bapanya meninggal ketika mana dia berusia 2 bulan dalam perut ibunya. Ibunya meninggal ketika berusia 6 tahun. Kemudian setelah diangkat menjadi rasul, diuji pula, diuji berbagai-bagai ujian. Nak cerita satu persatu ujiannya memang Masya Allah. Dengan kewafatan isterinya yang disayang, Sayyidah Khadijah, kemudian dengan kematian pak saudaranya yang melindungi walaupun dia tidak Islam, iaitu Abu Talib, maka bagaimana penyeksaan demi penyeksaan yang telah dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Taif, dibaling dengan batu sampai luka-luka berdarah. Kemudian malaikat Jibril menawarkan, boleh tak wahai Muhammad nak hempap penduduk Taif ni dengan bukit ni. Tapi Rasul kata jangan. Masih lagi ada kesabaran. Bagaimana kita tuan-tuan kalau diuji dengan demikian. Mudah-mudahan tuan-tuan para pendengar sekalian pun akan boleh meniru bagaimana kesabaran yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga para nabi yang lain, sebagaimana yang termasuk dalam Ulul Azmi ini ialah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim yang kita tahu disuruh menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Bayangkan, adakah tuan-tuan tega untuk menyembelih anak? Kemudian Nabi Musa, bagaimana cobaannya? Dia adalah orang yang pernah hidup di istana Fir'aun. Tetapi akhirnya dia keluar dan diuji dengan berbagai ujian untuk menyelamatkan kaum Bani Israel. Begitulah juga Nabi Isa yang diancam bunuh. Nabi Nuh, Nabi Nuh kita tahu bagaimana anaknya tidak Islam, isteri pun tidak Islam. Jadi dugaan-dugaan mereka ini jelas bahawa amat besar berbanding dengan para anbiya yang lain, para rasul yang lain. Oleh kerana itu mereka ini dikenal sebagai Rasul Ulul Azmi. Demikian juga tuan-tuan, perempuan, para pendengar sekalian, untuk ringkasnya, di mana Allah SWT apabila mengutus para rasul dibegalkan dengan
kitab-kitab ataupun dibegalkan dengan suhuf ya. Suhuf ni sebagai nota-nota lah ya. Kita mudahnya cerita suhuf ni adalah sebagai nota ya, yang diberi nota contohnya seperti mana Nabi Sis ya. Nabi Sis ni pun tidak terdapat dalam senarai 25 Nabi ya. Tetapi dia juga Nabi ya. Kemudian Nabi Idris ya, diberikan suhuf, Nabi Ibrahim ya. Tapi Nabi Musa ni kitab pun dia diberi dan suhuf pun dia diberikan juga ya. Kitab pula yang telah disampaikan kepada para anbiya iaitu Nabi Musa diberikan kitab Taurat dengan dalam bahasa Ibrani, Nabi Isa kitab Injil dalam bahasa Syriani, kemudian diikuti dengan Nabi Dawud alaihissalam kitab Zabur dalam bahasa Kipti, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Quran sebagai dalam bahasa Arab ya. Yang kita tahu bahawa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menasahkan semua syariat para anbiya sebelumnya ya, dan kekal sehingga hari kiamat. Oleh itu maknanya berkewajipan kepada setiap mukallaf ya untuk mengetahui segala syariat dalam agama Islam. Ya, kalau adalah ya mungkin bahagian fatwa Jabatan Mufti ya sejak akhir-akhir ini ada lagi yang mengaku bahawasanya ada syariat Nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi sudah barang pasti dengan akidah yang ada pada diri kita semua, apabila dijelaskan bahawa syariat Nabi Muhammad itu adalah syariat yang telah menasahkan segala syariat para anbiya daripada dulu ya sehinggalah ke akhir zaman, sudah barang pasti tidak ada syariat yang baru yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa pun, hatta Nabi Isa alaihissalam yang bakal diturunkan pada akhir zaman nanti ya, itu pun akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, penonton sekalian, itulah kira-kira ringkasan yang saya dapat sampaikan dalam mukaddimah berkaitan dengan fasal berkaitan dengan ilmu, fasal berkaitan dengan akidah sedikit sebanyaknya, dan juga yang berkaitan dengan syariat ya. Baik, memandangkan masa masih lagi dibekalkan kepada saya sehingga jam 10, maka saya kira bolehlah kita masuk terus kepada kitab Matlabul Badin, iaitu yang berkaitan dengan Kitabut Taharah ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kitab Matlabul Badin ini adalah memanjang penjaraannya dalam bab bersuci ya, iaitu tentang apabila disebut bab bersuci, sudah barang pasti kita akan menjelaskan tentang alat untuk kita bersuci ya. Alat yang untuk kita bersuci yang pertama ialah dikatakan air. Air itu adalah sebaik-baik cara kita untuk bersuci ya. Selagi mana ada air, maka selagi itulah alat lain ya kita kena kemudiankan. Contohnya macam ya, debu ya, debu yang bersih itu boleh digunakan untuk untuk bertayamum ya. Dan tayamum ni sebenarnya dia hanya mengharuskan untuk kita melakukan ibadah, bukan untuk menghilangkan najis ya. Tayamum sebenarnya tidak menghilangkan najis, tetapi tayamum hanya mengharuskan ya kita ni menunaikan ibadah. Sebab itu dalam niatnya pun nanti insya-Allah
akan dijelaskan tentang bagaimana dikatakan tayammum. Baik, dalam bab taharah ni kita ambil ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang bermaksud sesungguhnya kami menjadikan daripada air itu setiap sesuatu tu hidup. Ya. Artinya air ini adalah sebagai tenaga, ya, tenaga untuk kita hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Maksudnya air yang ada memang perlu, ya, dijaga. Ya, kesuciannya kena jaga. Bukan semata-mata kita untuk minum, untuk mandi dan sebagainya, tetapi alat untuk bersuci ini juga menggunakan air, ya. Air yang sah untuk bersuci, ya, perkara 47 tu, air yang sah digunakan untuk bersuci ialah pertama dikatakan air yang turun daripada langit, ya, seperti air hujan dan air embun, ya. Kemudian yang kedua, air yang datang dari bumi seperti air laut, air sungai, air mata air, dan air ini kekal atas kejadiannya yang asal, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, apabila disebut air yang turun dari langit, ya, tentunya air hujan, ya, ataupun air embun. Air embun ni adalah air yang biasanya kalau di waktu pagi, ya, kita lihat, ya, tiada hujan tetapi dia wujud di daun-daun, ya, daun kayu ataupun apa-apa daun ataupun di lalang, ya, itu dikatakan air embun. Sebenarnya suci benda tu, ya. Suci boleh digunakan untuk kita mengangkat hadas, ya. Demikian juga yang dikatakan air yang datang dari bumi, iaitu air, ya, air sungai, ya, ataupun air yang digali menggunakan tenaga ataupun air yang ada di kolam, itu semua dikatakan air yang dikatakan suci, ya, air mata air dan sebagainya, ya. Kemudian bahagian 48, bahagian air terbahagi pada 4. Pertama, air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya. Jadi air yang suci pada dirinya, mana air itu tahirun mutahhirun, suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Ini contohnya macam tadilah, macam air hujan. Ya, tetapi hari ini tuan-tuan, kita di dalam rumah, di rumah kita ni, kita tak pernah guna air hujan. Kita guna air pipe. Kita guna air pipe. Air pipe tu sebenarnya diambil ataupun disalurkan daripada kolah ataupun kolam, ya, takungan air, ya. Setiap negeri di Malaysia ini masing-masing ada takungan air. Jadi air yang ada dalam takungan itu adalah air hujan, ya, yang disalurkan, yang telah dibersihkan, ya, yang telah diproses menjadi bersih, maka itu sebenarnya dikira sebagai air suci dan mensucikan ataupun disebut dengan air mutlak, ya. Yang kedua, air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh penggunaannya pada badan, ya. Mana suci, menyucikan tetapi makruh penggunaannya pada badan. Mana kalau kita guna untuk berwudu, hukumnya makruh, ya. Guna untuk mandi, makruh, ya. Tak apa, nanti akan dijelaskan, ya. Yang ketiga, air yang suci pada dirinya tetapi tidak dapat menyucikan yang lain. Suci, kita boleh minum, boleh minum, ya. Tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Mana tak boleh digunakan untuk berwudu,
tak bersih, wudunya tak sah. Mandi junub tak boleh, ya. Walaupun satu timba, tak boleh, ya. Nak contoh sekali ke? Contoh, contohnya ialah air kopi, air teh ke, satu timba, bancu air teh, air kopi ke, ya, air Melo ke, ya, ataupun Coca-Cola ke, buat mandi, tak ada air, maka air ini suci, boleh diminum, tuan-tuan boleh minum, tetapi ia tidak boleh menyucikan yang lain. Tak boleh kita berwuduk dengan air teh. Ya, tengok kat pejabat, tak ada paip tak keluar, teh ada satu teko, ambil wuduk dengan air kopi. Tak boleh, ya. Tak sah, wuduknya tak terangkat. Dan yang keempat tu air mutanajis. Air mutanajis ni adalah air yang terkena najis, ya. Nampak jernih, ya, nampak jernih satu timba air, tapi rupanya ada orang beritahu ni kucing dah kencing kat situ, ya, dikencing kucing dah, ataupun dikencing tikus dah. Jadi maknanya air itu walaupun nampak jernih, ya, tetapi air itu dikira sebagai air mutanajis, ya. Ada kaedahnya bagaimana nak menyucikan air mutanajis tu, InsyaAllah nanti apabila sampai kepada bab air dalam qullah ataupun air dua qullah, kita akan bicarakan lebih jelas lagi, ya. Seterusnya, perkara 49, air yang suci pada diri dan yang lain. Ini huraiannya, ya. Air yang suci pada dirinya dan menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, iaitu dikatakan air mutlak. Itu yang pertama tadi, kan, air mutlak, ya. Air yang suci pada dirinya, menyucikan yang lain dan tidak makruh penggunaannya, air mutlak. Itu air yang ada, air sungai lah, air sungai, air hujan, air mata air, ya, air air embun, ya, air laut dan sebagainya. Itu dikatakan air mutlak, ya. Dimaksudkan dengan air mutlak ialah air tanpa qaid lazim, maknanya tak diikatkan dengan sesuatu. Air mutlak itu air yang tak diikat dengan sesuatu. Kalau diikat dengan sesuatu, contohnya apa? Macam saya katakan tadi, air teh ke, air kopi ke, air Coca-Cola ke, ya, ataupun kalau dijadikan air mawar ke, ya. Jadi maknanya itu sudah dikaitkan dengan sesuatu, tidak dinamakan sebagai air mutlak, ya. Keterangan. Air qaid tidak lazim, ya, seperti air telaga dan air sungai, ia suci pada dirinya serta menyucikan yang lain. Itu qaid tidak lazim, ya. Maknanya diikat dengan air telaga ataupun air sungai ataupun air paip. Diikat dengan paip. Air apa? Air paip ni, ya. Jadi istilah dikaitkan ataupun diikat dengan perkataan pipe tadi ataupun dengan telaga, itu tidak menghilangkan kesucian air berkenaan. Ya, kerana apa? Air itu tetap masih lagi air mutlak, warnanya sama dengan air yang ada di sungai ataupun di kolah, ya. Tetapi kalau yang disebut dengan kait yang lazim, contohnya air kopi, ya, sedangkan air mutlak warnanya putih, jernih. Air kopi dah berwarna warna hitam, ya. Itu sudah berbeza, berubah, ya, kaitnya. Jadi dikatakan kait lazim. Tapi ada juga kait yang tidak lazim, ya. Contohlah, ya, mungkin ada di kalangan tuan-tuan, puan-puan pendengar sekalian, duduk tinggal di kawasan tanah gambut, ya, tanah gambut, airnya berwarna apa? Coklat, ya. Kalau orang di tanah gambut tu dulu-dululah, ya, maknanya kalau dia bancuh teh, bancuh kopi, tak payah bubur kopi dah, warnanya sama lebih kurang dengan air kopi, ya. Itu dikatakan air mutlak ataupun tidak? Ya, tuan-tuan, ya. Air, ya, itu dikira sebagai air mutlak. Kerana apa? Kerana itu semula jadi, ya.
apakan daya warnanya kuning, ya, tetapi dia tetap suci lagi menyucikan, ya. Tak payahlah nak ditawas-tawas lagi, ya, supaya jernih, ya. Okey. Seterusnya, air musammas. Ya, air musammas ni adalah air yang terkena cahaya matahari. Airnya panas, ya. Air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh. Ya. Makruh penggunaannya pada badan. Itu tadi yang perkara yang kedua tadi kan, ya. Air yang suci dan menyucikan yang lain tetapi makruh. Ya. Air musammas contohnya, iaitu air yang dikenakan cahaya matahari, ya, tetapi air ini, ya, air yang katakan terkena panas matahari ini dipanaskan oleh matahari, sama ada air itu ditambah atau tidak ditambah, ia suci, ya, lagi menyucikan yang lain, tetapi hukumnya makruh saja, ya. Hukumnya makruh, digunakan pada tubuh untuk mandi, ya, ataupun untuk berwudu. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana air yang panas tadi, ya, dikuatiri akan mendatangkan penyakit. Tapi apapun, bekas yang digunakan untuk menadah air ni ialah sekiranya bekas itu boleh menyebabkan karat. Contohnya apa? Air dalam tong, ya, tong yang boleh karat, tong yang dibuat daripada zinc ke ataupun apa-apa besi ke, ya. Satu ketika dulu pun banyak orang komplain, ya, paip besi. Sebenarnya paip besi ni, ya, boleh menyebabkan air karat, ya. Tapi kalau tak panas tak apalah, ya. Tapi andai kata kalau panas, ya, katalah batang paip besi ni yang tidak ditanam di bumi atau di tanah, mungkin menjadi penyebab kepada panasnya air itu yang boleh menyebabkan mendatangkan penyakit, ya. Baik, menjadi makruh apabila dipanaskan oleh matahari, ya, di negeri yang udaranya ataupun di negeri yang beriklim panas seperti negara kita lah, dan dalam bekas yang boleh berkarat. Ni, ya, bekas yang boleh berkarat selain bekas daripada emas dan perak, ya. Tetapi kalau sekiranya air ini ditakung, ya, dalam kolah tu diperbuat daripada simen, ya, panas, tapi panas itu tidaklah menyebabkan boleh membawa kepada penyakit, ya, maka itu tidaklah dihukumkan sebagai makruh, ya. Keterangan, air yang tersangat panas atau tersangat sejuk makruh penggunaannya, ya. Maknanya kalau tersangat panas pun hukumnya makruh, tersangat sejuk pun hukumnya makruh. Tapi kalau di negara kita ni, mungkin cuaca kita ni taklah menyebabkan air paip itu menjadi sejuk, ya. Tapi kalau berlaku di negara-negara yang ada iklim sejuk, contohnya di Mesir, ya, ataupun di negara barat, jadi ketika mana musim sejuk, eloklah air itu dipanaskan supaya tidak kita terasa terlalu sukar untuk mengambil wuduk, ya. Pening, tuan-tuan, ya. Kalau kena air sejuk kat muka kita, Masya Allah, ya. Jadi sudah barang pasti kita kena lebih berhati-hati, berwaspada supaya penggunaan air untuk kita mengambil wuduk atau sebagainya tidaklah tergolong dalam air yang tersangat panas dan juga tersangat sejuk, ya. Perkara seterusnya 51, air yang suci pada dirinya dan tidak yang lain. Perkara yang ketiga tadi, ya, iaitu pertama air mustakmal. Ya, air mustakmal. Apa makna air mustakmal? Air mustakmal ialah air yang telah diguna untuk mengangkat hadas, ya. Air yang telah diguna untuk mengambil wuduk, iaitu air bekas basuhan yang pertama. Kita berwuduk, sunat setiap anggota wuduk tu 3 kali basuh, ya. Katalah basuh muka, ya. Mula-mula ambil wuduk tu, kita tadah dia punya air
wuduk tu, tadahan air yang pertama tu dikatakan air mustakmal. Sebab itu maknanya air mustakmal ni tak boleh diguna untuk membasuh tangan ya, yang kita nak ambil wuduk kali seterusnya. Tapi kalau basuhan yang kedua dan ketiga, itu bukan lagi dinamakan air mustakmal. Maknanya kalau kita nak tadah pun, kalau sekiranya katalah susah untuk dapat air ya, maknanya kita boleh tadah basuhan kedua, basuhan ketiga muka, basuhan kedua dan ketiga tangan ya, untuk apa? Untuk mungkin menyapu kepala kita ataupun untuk membasuh kaki kita seterusnya ya. Dalam bab wuduk ni tuan-tuan, saja nak selang-seli sikit ya. Adakah kita nak ambil wuduk ni mesti dia punya air tu pipe yang begitu deras ya, sehingga berlebih-lebihan? Sebenarnya tuan-tuan, berwuduk ni asalkan apabila kita ambil air, sapukan ke muka, kemudian air tu menitik 2-3 titik tu sudah memada istilah membasuh. Bukan kita nak membasuh muka tu sampai banjir ataupun sampai basah kuyup muka kita, tak. Ya, mari kita ambil sedikit air ya, kemudian kita sapukan ke muka kita, kira-kira menitik 2-3 titik, itu sudah dikira membasuh. Tetapi kalau tidak menitik langsung, itu namanya menyapu. Sebab itu anggota wuduk kita ada 4 ya. Pertama, muka. Yang kedua, tangan. Ketiga, ya, sebahagian daripada dahi kita kan. Ya, menyapu dahi kan. Dan yang keempat ialah kaki. Maknanya ketika membasuh 3, muka, tangan dan kaki itu, maknanya kalaulah menitis 2-3 titis, itu sudah dikira sebagai membasuh. Tetapi kalau tak mengalir langsung, itu namanya menyapu. Contohnya menyapu air di kepala. Itu tak mesti menitis ya. Okey. Dikatakan tadi air mustakmal, air bekas basuhan yang pertama pada anggota wuduk yang wajib dan mandi yang wajib. Maknanya basuhan pertama ketika wuduk ya, basuhan pertama ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki, itu semua dikatakan sebagai air mustakmal. Tetapi basuhan kedua, muka, ketiga, ya, kedua tangan dan ketiga, begitu juga kaki, itu tidak dikatakan sebagai air mustakmal. Itu masih lagi dikatakan air mutlak. Demikian juga ketika mandi wajib. Ya, mandi wajib ni ialah basahan anggota, keseluruhan anggota yang kali pertama, itu adalah wajib. Tetapi basuhan setelah pakai sabun, ya pakai sabun ke pakai apa, ya, itu bukan lagi dikatakan sebagai basuhan pertama. Dan andai kata kalau sekiranya air itu ditakung, ya, maka air itu dikira sebagai air yang dikira sebagai air mutlak lagi. Ya, tetapi kalau dah bercampur dengan sabun, itu dah nama air sabun, ya. Taklah dikatakan sebagai air mutlak. Baik. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh dengan mengambil kira kadar air yang dihisap ataupun diserap oleh benda yang dibasuh. Ini apa maksudnya? Katakanlah umpamanya kita membasuh bekas yang terkena najis. Ya. Pakaian kita lah ya. Pakaian kita, seluar kita terkena najis. Kita dah buang najis tu. Ya, dah buang najis. Basuhan pertama untuk najis tu dah bersih. Cuma kita nak bilas je. Jadi air yang digunakan untuk membilas tu, itu adalah dikira sebagai air basuhan, ya, air basuhan yang dikatakan mustakmal, ya. Ya, air yang digunakan untuk menghilangkan najis.
tetapi tidak berubah. Ya, maksudnya air itu tidak berubah. Perubahan air ni apa? Ada 3 kan. Pertama, warna, bau dan rasa. Ya, pertama warna. Kalau air itu jernih menjadi keruh, itu berubahlah. Ya. Kemudian yang kedua, air itu biasa tawar. Katalah dengan sebab kena najis, ya, rasanya pun kelat-kelat. Ya, bukanlah kita nak rasa, tapi agak-agak begitulah. Ya. Kemudian bau pula, ya, bau lain. Kalau tadi baunya segar, tiba-tiba baunya macam bau sesuatu yang memeningkan contohnya, maka itu dikira sebagai air yang mutanajis ataupun air itu dikira air mustakmal. Jadi air yang digunakan, tadi dikatakan air mustakmal, ialah air yang digunakan untuk menghilangkan najis, tetapi tidak berubah dan tidak bertambah jumlahnya setelah mengalir keluar daripada benda yang dibasuh, dengan mengambil kira kadar air yang dihisap atau diserap oleh benda yang dibasuh. Itu dikira sebagai air mustakmal. Bersih tidak? Air itu bersih. Ya. Kalau tak berubah, boleh diminum kalau nak minum lah. Cuma dia tidak boleh digunakan untuk mengambil wuduk semula, ya, sebab sudah dikira sebagai air mustakmal. Ya. Yang kedua, air mutaghayyir. Air mutaghayyir mana air yang berubah, ya, iaitu air yang berubah salah satu daripada 3 sifat. Saya katakan tadi sifat air apa dia? Bau, ya, warna dan rasa. Itulah 3 sifat air itu. Kerana apa? Kuncinya kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Jika banyak berubahnya, kalau dah banyak berubahnya, maka dikira sebagai air mutaghayyir. Ya. Dan tidak dapat dinamakan air mutlak lagi. Ya. Contohnya apa? Contohnya tentang air teh lah. Air teh. Satu timba air mutlak dimasak, dituang teh 1 kotak. Bertukar warna menjadi merah-merah gelap sikit. Ya. Maka orang akan sebut air teh, bukan lagi air mutlak. Air kopi, bukan lagi air mutlak. Itu namanya air, dikatakan sebagai air yang mutaghayyir. Ya. Sama ada berubah itu dari segi hissi, ya, berubah dari segi hissi, fizikal air, warnanya berubah, atau takdirnya, takdirnya saja, air jernih lagi, ya, warna putih lagi, tapi baunya lain. Kenapa? Bercampur dengan sesuatu yang menyerupainya, seperti dicampur dengan air mawar, ya, dicampur dengan air mawar, maka sudah barang tentu dia punya bau air mutlak tu hilang. Dah menjadi wangi pula, ya. Dan warnanya, katalah kalau sekiranya bukan air mawar, kata air kopi tadi, warnanya berubah, ya. Dan air ini dikira sebagai air yang mutaghayyir, ya. Air mutaghayyir mana air itu suci tapi tidak boleh menyucikan yang lain, ya. Itu sama dengan hukum air mustakmal, ya. Cuma beza mutaghayyir dengan mustakmal ni, kalau mustakmal tu kerana tak berubah dia punya warna, sifat-sifat air tu tak berubah, ya. Tapi air mutaghayyir ni berubah dia punya warna ataupun sifat airnya. Keterangan alif, jika air mutlak itu berubah sedikit, ya, air mutlak berubah sedikit tetapi masih dapat dinamakan air mutlak, dengan sesuatu yang suci. Bagaimana contohnya, tuan-tuan? Air mutlak telah berubah sedikit. Dalam kolam, ya, kolam ni orang tua-tua dululah, ya, ditanam pokok nipah. Apa tujuannya? Supaya sejuk. Ya, kerana pokok nipah kan suka ikan-ikan, ya, ikan-ikan dia sentiasa berada di keliling pokok nipah tu, ya. Tapi airnya akan berubah sikit warnanya. Mungkin Ustaz Syukri faham lah, ya. Airnya akan berubah pada warna hijau sikit, ya. Sikit lah, ya.
ataupun mungkin kiambang, ya, kiambang, ya, diletakkan dalam kolam. Tujuannya apa? Supaya kiambang yang jadi besar tu, supaya air tu tak kena cahaya matahari, jadi sejuk di bawahnya. Ya, sejuk. Ikan-ikan pun suka di bawah tu, ya. Atau sesuatu yang menyerupai air dari segi sifat-sifatnya, ya. Dan jika ditakdirkan, diandaikan ia tidak sama dengannya, ia tidak mengubahnya, tidak mengubah hukum mutlak, ia tetap suci dan menyucikan lagi, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, saya terfikirlah, teringat cerita lama lah ketika arwah ayah saya masih hidup lagi. Memang pantang kalau kolam tu tak dibubuh kiambang, ya. Pasal apa? Untuk menyejukkan air, ya. Jadi ikan-ikan pun banyak di situ. Jadi sudah barang pasti dengan sebab ada kiambang ataupun pokok-pokok, ya, yang ada di keliling kolam ataupun ditanam dalam kolam tu, menjadikan air itu sejuk, berubah sedikit warnanya, tapi itu tetap tidak menghilangkan zat ataupun menghilangkan hukum air mutlak, ya. Masih lagi dia suci dan menyucikan lagi, ya. Air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, ya. Air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci lagi mujawir, maknanya sesuatu yang didatangkan, ya, sesuatu yang ada berhampiran dengan telaga, dan benda ini suci. Apa contohnya? Contohnya dalam kolam ni, ya, direndam ubi dalam guni. Untuk apa ubi ni? Buat gatot, ya. Direndam ubi ke ataupun padi benih, ini orang sawah ni, ya, rendam benih padi dalam kolam, ya. Jadi sudah barang pasti air kolam tu akan berubah sedikit lah warna, ya, jadi kuning, ya. Tapi adakah dia menghilangkan dia punya hukum air mutlak? Tidak, ya. Kerana apa? Kerana yang direndam tadi adalah benda yang bersih, benda yang suci. Nanti dia katakan air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci, ya, sesuatu yang ada berhampiran dengan telaga, dan benda ini suci, tetap suci walaupun berlaku perubahan yang banyak. Maksudnya berubah warna air daripada jernih kepada kekuning-kuningan sedikit. Ataupun kalau ubi yang direndam ni, apa akan berlaku? Ubi seguni direndam, keputih-putihan sedikit air dalam kolam tadi, dia tetap dihukumkan air mutlak atau suci lagi menyucikan, ya. Ya. Air yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, seperti bercampur dengan tanah. Ini yang saya katakan tadi, tanah gambut, ya. Tanah gambut. Kalau di Sabak Benam ni, di parit 8, parit 9, Jalan Sungai Panjang, dikatakan kampung gambut, ya. Memang airnya Masya Allah, ya. Kalau kita basuh baju putih, memang dibasuh jadi kelabu lah, warnanya coklat, ya. Siapa nak tukar warna baju coklat, pergilah basuh di tanah air gambut, ya. Tak payah pakai pewarna lain dah. Tapi air tu tetap dikatakan sebagai air mutlak, ya. Bercampur dengan tanah ataupun kiambang atau sesuatu yang berada di tempat air yang tetap atau mengalir dan yang berubah, ya, kerana lama takungannya, ia juga dikatakan air suci lagi menyucikan. Tetap hukumnya dikira sebagai air mutlak. Jadi apa yang kita dapat simpulkan tuan-tuan di sini dalam air yang dikatakan air mutlak tadi, ialah sama ada perubahan itu adalah perubahan, ya, kerana memang asal, ataupun perubahan kerana ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya tetapi benda itu suci, ya, maka itu tetap dikira sebagai air mutlak. Apabila disebut air mutlak, maka dia masih lagi boleh digunakan untuk kita bersuci kerana dia sebagai air yang suci lagi menyucikan, ya. Jadi sebagai kesimpulan, pada pagi ini kita sama-sama telah mengulang kaji, ya, tentang air yang boleh digunakan untuk bersuci. Sudah barang pasti ialah kumpulan air mutlak, ya,
yang walaupun dia berubah dari segi sifat-sifat dia, iaitu baunya ataupun kemungkinan kalau kita rasa macam payau sedikit kalau air gambut ataupun dia punya warna, tetapi ia tetap dikira sebagai air mutlak. Jadi saya kira cukuplah setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang berkaitan dengan air yang tak najis ataupun air yang kena najis. Jadi sekian dulu, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Yang baik daripada Allah SWT, saya mohon ampun dan maaf salah silap yang terdapat daripada diri saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada yang amat dihormati Sahibus Samahah Datuk Seri Haji Muhammad Tamnis bin Abdul Wahid di atas perkongsian dan penyampaian ilmu tadi, ilmu sebentar tadi. Diharapkan semoga kita akan terus istiqamah dalam kita pengajian kita pada hari ini, insya-Allah, dan pada hari yang seterusnya, insya-Allah. Baik, untuk makluman kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang diwar-warkan di dalam platform Facebook dan YouTube, dan telah Urustia sharekan sebentar tadi, kepada mana-mana para peserta yang ingin mendapatkan kitab Matlaat Al-Badrain terbitan Jabatan Mufti Negeri Selangor, bolehlah berhubung dengan Jabatan Mufti Negeri Selangor di bahagian maktabah Jabatan Mufti Negeri Selangor. Untuk makluman hadirin sekalian, kitab ini dijual oleh jabatan-jabatan kepada masyarakat dengan harga bagi jilid 1 RM20 dan jilid 2 RM20. Dan insya-Allah kongsikan maklumat ini kepada kawan-kawan kita yang lain. Dan untuk makluman hadirin sekalian juga, untuk pengajian kita bagi kitab daurah pengajian berkitab ini, pihak jabatan akan menyediakan sijil sijil penyertaan bagi sepanjang siri yang akan kita laksanakan. So mana-mana yang masih lagi belum mendaftar, seperti mana link yang telah disertakan dalam ruangan komen oleh pihak Urustia tadi, mohon untuk mengisinya dan isikan detail nombor telefon dan segala maklumat yang dipohon. Dan insya-Allah untuk makluman hadirin juga, nombor telefon itu akan digunakan oleh pihak jabatan untuk kita mewar-warkan lagi sepanjang program-program jabatan menggunakan medium sosial nanti, insya-Allah. Dan untuk hadirin sekalian, maka dengan makluman seperti tadi, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup kelas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mohon kepada para sahabat yang bersama dengan kita untuk sharekan pautan ini supaya lebih ramai lagi yang akan turut serta dan berkongsi maklumat yang telah kita sampaikan. Jadi akhir kata, mohon maaf atas sebarang kekurangan dan moga kita bertemu di lain kesempatan. Follow rapat Facebook Jabatan Mufti Negeri Selangor untuk mendapatkan lagi info-info berkaitan dengan program-program ilmu, insya-Allah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.